Sebab itu saya selalu katakan bahawa mereka ini bukan setakat memonopoli perniagaan membolot subsidi, mereka juga akan melakukan kesalahan melibatkan money laundering, melibatkan wang haram, dan mereka nak menghantar balik wang-wang haram ini melalui jalan-jalan gelap, melalui under table kautim yang akan dibuat oleh orang Malaysia, orang mereka sendiri yang ada dokumen. Ini yang sedang berlaku di dalam negara kita. Ini saya nak bagi tahu tuan-tuan, saya nak kongsikan dalam masa 10, 15, 20 minit ini. Cuba bayangkan, ini persoalan yang ditimbulkan oleh individu ini, pendatang haram 5 juta. Yang pertama, pendatang haram 5 juta. Macam mana saya dah jelaskan, setiap kali saya jelaskan bahawa negara Malaysia tidak boleh atasi sebarang inflasi melibatkan ekonomi. Sebab apa? Kerajaan tidak ada data melibatkan lambakan pendatang-pendatang haram dalam negara. Setiap barangan subsidi yang nak dikeluarkan berdasarkan keperluan populasi rakyat Malaysia. Tetapi ini hilangnya 5 juta, 4 juta lebih pendatang haram yang tidak ada maklumat, yang tidak ada dokumen, yang tidak ada data dalam negara kita. Mereka ini terus merompak hak rakyat. Sampai bila-bila pun barangan subsidi rakyat Malaysia tidak akan mencukupi di pasaran. Sampai bila-bila pun ringgit akan jatuh di pasaran. Sampai bila-bila pun ringgit akan menjadi lambakan mata wang di pasaran. Ini yang berlaku sekarang dalam negara sebab kerajaan tidak mampu untuk mengatasi jumlah lambakan pendatang haram dalam negara kita. Terima kasih Cahaya Kaki Beta yang telah berikan kita dua hati. InsyaAllah kita simpan di dalam hati. Terima kasih. Okey, ini 5 juta. Ini hampir 5 juta pendatang haram. Tuan-tuan, 5 juta pendatang haram ini mereka bekerja, mereka berniaga. Apabila mereka bekerja, mereka berniaga, mereka bekerja, mereka merampas hak-hak pekerjaan rakyat tempatan sebab mereka bekerja tanpa ada dokumen. Bila tanpa ada dokumen, mereka sedang merampas hak pekerjaan rakyat tempatan. Yang kedua, mereka berniaga. Mereka berniaga juga, mereka sedang merampas hak-hak perniagaan rakyat tempatan. Ini yang sedang berlaku. Sebab itu peluang-peluang perniagaan ini semua dimonopoli oleh warga asing, terutamanya pendatang-pendatang haram dalam negara. Ini jumlah yang ramai tuan-tuan, 5 juta bukan jumlah yang sikit, jumlah yang ramai. Memonopoli peluang pekerjaan, memonopoli peluang perniagaan. Ini dua. Dan nombor 3, mereka langsung tidak membayar sebarang cukai kepada kerajaan. Apabila mereka tidak membayar cukai kepada kerajaan, dalam masa yang sama mereka merompak cukai-cukai rakyat tempatan. Kita membayar cukai kepada kerajaan, kerajaan memberikan kepada kita barangan subsidi, dan barangan subsidi kita ini dirompak, dirampas oleh pendatang haram. Bukankah kita sebagai rakyat terpaksa menanggung biawak hidup pendatang haram dalam negara kita? Jadi mereka tidak bayar cukai tuan-tuan. Bekerja secara haram, berniaga secara haram, tidak membayar cukai. Ini yang sedang berlaku dalam negara kita. Sebab itu barangan tidak mencukupi dalam negara. Yang keempat, pendatang-pendatang haram ini bukan duduk dalam gua tuan-tuan. Mereka bukan duduk dalam hutan, mereka bukan duduk dalam gua, mereka bukan duduk atas pokok. Mereka tinggal dalam kawasan perumahan rakyat tempatan. Mereka tinggal di rumah-rumah pangsa, mereka tinggal di rumah-rumah taman. Ada di kalangan mereka ini tinggal di kondominium dan apartmen. Semua tempat yang mereka tinggal ini tuan-tuan, mereka merampas hak rakyat tempatan. Sebab itu ada di kalangan rakyat tempatan yang tidak ada rumah, nak sewa pun susah. Sebab itu kita lihat taman-taman perumahan semua dibanjiri oleh pendatang-pendatang haram, oleh warga-warga asing. Sebab itu kita lihat ada di kawasan-kawasan perumahan, rumah-rumah pangsa, LMC, kos rendah dan sederhana menjadi lambakan tempat-tempat perumahan yang diduduki oleh warga-warga asing yang kita mempercayai bahawa mereka adalah pendatang-pendatang haram. Ini tuan-tuan, ini yang saya nak bagi tahu, ini melibatkan bilangan jumlah yang ramai. Ini bilangan jumlah yang terlalu ramai dalam negara kita sehingga menimbulkan kegusaran
sehingga menimbulkan ancaman kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Cuba bayangkan, cuti-cuti di hujung minggu, rakyat nak release tension, rakyat tempatan nak bawa family, nak bawa keluarga berjalan-jalan. Cuba bayangkan tuan-tuan, di setiap tempat pelancongan peranginan utama dalam negara kita ini, di kawasan-kawasan ibu negara, ibu kota, semua mereka penuhi dengan warga-warga asing, tuan-tuan. Ini warga-warga asing memonopoli, menjajah kawasan-kawasan pelancongan utama dalam negara, sehingga mendatangkan kebimbangan, ketakutan, ancaman kepada rakyat tempatan. Dan akhir-akhir ini bagaimana kita dengar bahawa warga-warga asing ini sedang agresif, bergaduh, minum arak, bergaduh, rogol, bunuh, tuan-tuan. Ini pendatang haram, tuan-tuan, yang cukup memberikan kemudaratan kepada rakyat tempatan.